Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, untuk hari ini, hari Sabtu 3 Julai 2021, saya akan review counter-counter swing ZQ. Okey, ada beberapa counter kat sini. Kita boleh lihat FCW, Encom, Barakah, Tencent, MS Niaga, TDEX, PHB, Sapura Resource, Vitex, MNC, Vitrox, Sinaran, Lambo, UWC, Kawan, Franken, MHC, Nets Holding Berhad, OSKVI, Straits, KTV, Opcom, IQ Group, Turia, Jaya Tiasa Holding Berhad, TH Heavy Engineering Berhad, PH Heavy. Okey, lepas tu Malayan United Industry Berhad, Muin, CMSB Cahaya Mata, Sarawak Berhad, PLB, V Solar, Heavier, SOX, TPC, Malakoff. Okey, itu antara counter-counter yang di screen oleh ZQ Swing. So, kita nak pilih counter mana? Kita tengok Encom. Encom. Chart Encom, this one, is it? Oh, wow. Okay, kita start daripada bawah lah. MACD dah cross up. Okay, dah ada gigi ni, histogram. Siapa yang biasa join meeting Grand Borak Saham akan tahu term gigi-gigi ni ya. Gigi emas tu adalah histogram yang bertukar hijau di atas aras kosong. Okay. Kalau nak tahu dia tu cantik apabila MACD line ni, biru ni, dia cross over kosong. Okay. Dia naik atas kosong. Kedua adalah kolam itik. Ini adalah RSI ataupun di dalam fasa accumulation phase. Fasa pengumpulan. So, bila dah banyak pengumpulan kat sini, dia expect bila dia mencecah, keluar mencecah 50 ke atas aras RSI. RSI 50 ke atas, dia akan, kenapa dia tak ada nilai? Tak keluar nilai pula. Okay. Selalu kalau di atas 50 ni dia ada momentum. Okay, suppose sini ada nilai berapa ni. Saya tak tahu kenapa hilang. Alright. So, itu dari segi ni, kira satu lepas. Okay. Ini cantik. Okay, saya suka yang ada kolam-kolam ni. Dan ketiga, tengok candle dia. Bullish engulfing. Okay, bila mana candle ni, candle bullish ni makan semua candle-candle sebelumnya. Dia expect kalau dia naik, dia naik nanti, dijangkakan akan naik lah. Kalau dia turun, dia retrace. Mungkin 1/3, mungkin separuh. Okay. Mungkin dekat sini, ini adalah EMA 10, yang merah ni. Mungkin dia drop dekat sini, EMA 10 ataupun dia pullback kat situ ataupun dia pullback dekat MA 20. Tapi dia dijangkakan akan naik lah dengan cantiknya. Okey. Ini untuk Encom. Ayam pun nak join juga. Dari segi kalau kita nak swing, sekali kita tengok Kali tengok je lah kan. Mungkin dia adalah ini W1, ini dia buat W2, nanti dia buat W3. Ke barang kalian. Okey, dijangkakan macam tu lah. Mungkin buat wave ni kena teliti, kena tengok daripada swing low daripada bawah-bawah tu. Tapi kalau sekali tengok ni, kita try lah. Ini bukan secara kiraannya betul. Wow.
Ayah nak join. So nanti kalau betul lah ini adalah wave 1, kita buat ala-ala lah jangkaan saja. Kalau nak betul dia wave ni memang kena draw betul-betul. Ini kira tak proper. Okay, dia drop lah dan dia naik dah. Lebih kurang lah macam tu. Selalu dia naik pun macam ni. Boy, bising belakang. Ini sampai sini. So dia punya tu lebih kurang lah. Wave 5 lebih kurang. Yang panjang adalah wave 3. Tapi ni pun nampak pendek. Tak cukup panjang. Something wrong lah ni. Salah ni. Sepatutnya wave 3 dia tinggi lah naik. So di expect akan naik lah macam tu lah. Okay, tengok weekly kalau nak confirm. Weekly tengok. Even ni MACD dia belum cross up, tapi kita nampak dia gaya nak naik dah ni. Okay, ini ni dia dah makin pudar. Okay, dah makin slow. Dan nampak dia macam nak naik dah. Yang atas dah naik dah. Stoch okay, stoch dah naik. RSI pun dah start naik dah. Okay, dia nak bercecah 50. Cuma tak strong lagi lah. Perlukan volume. Dan tengok nanti daily kalau ada push harga ni, ada kenaikan, saya rasa ada. So dia akan weekly pun akan react lah. Okay, ni untuk Ncom. Lagi tadi kita dapat counter apa? Barakah ni P70 kan. Tapi bolehlah tengok. High yellow. Okay, sekejap minum air sikit. Dekat-dekat lah. Okay, ini MACD nampak dah cross up macam tadi juga perangai dia. Dia ada screener dia ni, mesti kesan MACD cross up ni. Okay, MACD cross up. Dah ada nampak satu histogram ni hijau. Lepas tu kat atas stoch. Okay, biru atas merah. Ini 50, RSI 50. Candle cantik. Lebih kurang dia punya style sama. Okay, dah dapat high yellow ni kat sini. So dia jangkakan dia naik. Kalau dia retrace, ini berapa biru. Sekejap, saya expect dia turun sampai sini lah. Ini berapa nilai? Sekejap, ini ada SMA 200. Purple adalah EMA 100. Ini adalah EMA 100. Okay, this one is what? Ini adalah EMA 50. Ini MA 20. Kalau dia retrace dekat sini sikit sangat. Selalu mungkin dia retrace half candle. Okay, so expect around here lah. Harga berapa ni? Okay, so far nampak dia menarik. Weekly tu tengok sikit. Pun cantik. Dia semua tapi belum lagi lah. Kalau nak betul-betul kena tunggu dia cross up dulu. Yang ni pun tak cross ke atas lagi. Ini pun sama. Belum lagi ada
betul-betul strong momentum. Dia punya accumulation tak cantik sangat. Tak macam ni. Macam ni. Macam ni cun sikit. Nampak dia ada kenaikan tinggi. Yang ni belum lagi. Untuk beberapa hari. Beberapa 3 hari kalau nak swim beberapa hari okey. Kalau nak swim macam 2 minggu ke atas tak sesuai. Kena tunggu dia cross up dulu untuk weekly. Yang ni dijangkakan naik lah. Tapi volume pun tak banyak sangat. Ni. Dia tak macam ni. Tak volume yang mencanak macam ni. Macam ni ke. Ini sikit. Kita tengok nanti next week. Ada tak yang nak push harga ni? Ada tak yang nak beli? Kalau ada, okay, volume naik. Mungkin dia boleh pergi sampai ni 0.095 ataupun pergi 11 sen. Okay, kalau ada volume lah. Sebab dia kan counter PH17 kan. Berakah ni. Mungkin orang tak berapa berani nak beli. Allah. Maafkan saya. Okay. Kena break ni lah. Kalau kita nak nampak clear. Parallel lah. Saya suka parallel channel lagi. Parallel channel ni nampak. Yang ni. Okay. So kiranya dia break sini dulu. Barulah ada confirmation dia naik. Kalau macam ni kita masuk kan. Kita masuk. Kenapa semua color kuning ya? Auto je kuning. Okay. Ini. So kenalah letak dia punya. Kita kena ada trading plan lah. Masuk trading plan tu maksudnya. Kalau tak jadi. Macam mana? Sebab kita takkan nak biar je. Kita loss kan. So contoh. Kita masuk bila dia break. Ada 0.085 ni. Katalah beli 9 sen dengan volume. Lepas tu. Nanti dia akan drop. Okay. Of course lah kan. Sebab dia akan nak retrace. Dia tak akan naik macam tu. Tapi kalau naik tu memang hebat lah. Katalah dia retrace separuh. Masuk separuh ni. Dan dia naik semula. Okay. Ataupun dia dengan kejamnya dia drop. Sampai bawah ni. Sampai 0.065. Okay. Kalau dia dah drop below ni. Inilah kita punya support dia. Kita cut loss lah. Kalau yang jenis style cut loss. Kalau jenis average tu. Kena tanya geng average ni. Sebab saya. Jenis yang. Kalau tak jadi. Keluar je. Tak jadi kita out. Sekejap. Okay. Nampak. Okay. Katakan ni kita jadikan dia sebagai. Apa ni? UTL. Uptrend line. So kalau dia break kat sini. Dia ada break pula. Dia bocor. Cabut. Kalau ikut yang support resistance. Okay ni ada lagi. Dia punya support dia dekat 5 sen. Yang mana candle banyak tu. Ni. Kalau kita buat support resistance biasa ni. Candle banyak ni. Banyak candle sentuh kat situ lah dia punya. Apa. Support dia lah. Sini pun boleh jadi support. Tapi ini nampak lagi kuat lah. Lagi banyak candle. Kalau nak tahu kena tengok weekly. Dekat mana dia bersentuh banyak. Okay. Tapi kalau saya. Dia bocor je ni. Cabut keluar dulu lah. Ni. Ni kan dia dah naik. Katalah hari Isnin dia naik atas ni lah. Tengok sikit dia punya gancat. Gancat. Ini dia katalah dia naik sampai sini. Lepas tu dia drop. Dia turun sini 8 sen. Lepas tu dia pergi cari pula 7 sen. Katalah dia drop lah. Kalau dia terus naik okey lah. Kalau kata dia drop.
Ada, maksudnya kita ambil untung dulu, profit dulu, lepas tu masuk tunggu dekat pullback dia, dekat area sini ke area 0075 ataupun ni support kedua, maksudnya beratur beberapa. Contoh nak beli 100 lot, sini 50 lot, sini 50 lot, tunggu. Kalau nak beli 150, okey, maksudnya kita tunggu beberapa platform. Sini satu, bukan platform, maksud saya ni beberapa support dia ni . Okey. Untuk cari entry. Ini sebab dia strong bullish. Dijangkakan naik dululah. Siapa yang nak FIFO tu boleh lah. Cuma nak swing. Kalau nak swing, tunggu dia pullback dulu baru masuk. Okey, dijangkakan dia turun. Selalunya dia naik, dia turun dulu. Bila dah sampai dekat overbought, dia turun dululah, drop sekejap, separuh. Okey, contoh macam ni. Dia dah sampai tahap, dah habis dah, semua orang beli. Orang akan take profit, orang jual, dia drop. Okey, dia drop dulu. Lepas tu baru naik semula. Okey. Yang swing selalunya akan tunggu dia pullback dululah. Maksudnya dia masuk. Kalau macam ni, dia dah naik sampai kat sini, dia sama ada tunggu kat support sini. RBS je. Kena tengok waktu tu dekat market depth ada belian ke tak. Kalau banyak jualan, mungkin dia akan turun sampai bawah ni lah. Ini sampai area sini ataupun sampai area sini. Kalau dah lepas area sini, jual je lah. Cut loss lah maksudnya. Kalau kita dah naik, beli kat atas. Okey. Lagi counter apa? TDEX. Tidak pun cantik Berbozu lagi. Tidak cantik lah. Wow. Okey, ini golden cross. Tapi kebanyakan golden cross yang jumpa semua golden cross di bawah kosong. Kalau nak momentum, sebenarnya golden cross ni berlaku di atas kosong. Bila mana yang line biru ni cross atas ni. Okey. Contoh ni. Ni. Nampak tak? Background bising. Okey ni. Dia naik atas kosong barulah dia ada momentum. Boleh cun dia naik kan. Ni kebanyakan semua di bawah kosong. Dia MACD cross tapi bawah kosong. Yang ni cantik. Store cantik. RSI cantik. Okey, ada kolam. Maksudnya ni pun baru nak start dengan volume yang banyak. Oh, cantik. Ini kalau tengok parabolic besar, dah start dah satu dot. Petanda dia nak ubah trend. Nak naik dah dia. Tak. Nak naik dah tu. Apa saya cakap. Okay, ni ada hammer. Weekly pun cantik. Dah ada ni RCP, reversal candlestick pattern. Okay. Ni pun dah cross up. Okay. Stop dia. Kebanyakan MACD belum lagi. Setakat ni kita tengok screener ni. Dia belum lagi. Ini belum capai 50. Tapi dah nampak lah. Percubaan dia nak break tu. Kata beli dekat mana nak beli? Dekat mana nak masuk? Atas 16 sen. Dengan ada volume. Beli dekat breakout. Kalau tak jadi, cut loss dekat mana? Kalau tak jadi, dekat mana kita nak buat cut loss kita? Katalah 135. Okay, dia bocor 135, cabut. Itulah panggil trading plan. Okay, tak semestinya menjadi. Kalau ada orang yang suka beli daripada bawah, dekat contoh lah, yang tunggu daripada bawah.
Dia tunggu ni bila dia naik sini ada tunggu 13 sen. Dia tunggu je, dia queue harga kat 13 sen. Kalau main ambil. Kita masuk. Kalau tak lah, dia tak join lah. Tapi sini ada risiko. Katalah dia tak jadi sebenarnya nak buat wave baru, tak naik pun, dia main tintong-tintong kat sini, adalah bahaya dia. Kalau dia bocor trend line ni, mana dia pergi? Sebab tu kadang bahaya juga beli dekat bawah. Tengoklah, ada yang jenis suka beli backup, ada yang suka beli betul-betul buy on dip dekat strong support. Sini nampak sini strong support dia 135. So mungkin ada ramai yang jerung tunggu dekat situ. Mungkin. Macam ni dia dah break. Dia akan cari 105. Contoh. Itulah kita punya trading plan. Contoh yang masuk dekat sini 135. Bila tak jadi bocor kat 105 ni cabut. Kalau kita yang masuk kat atas, contoh masuk 165 contoh. Dia jatuh 160, okey, relax, steady dulu. Lepas tu dia jatuh lagi masuk dalam area ni. Area 160 sampai 135. Ikutlah kita punya sanggup rugi berapa. Kalau sanggup bertahan sampai 135, okey. Sebab jauh juga kata masuk 165, turun sampai 135. Tak kecuali tu. Tapi kalau ikut yang ni, dia punya support dia okey 135. Kalau bocor baru jual. Ataupun yang jenis pakai EMA atau MA. Wow, ayam. Okey, ini contohlah bocor je line ni, dia cabut. Hijau hijau berapa? Sekejap line hijau 100. Okey, bocor je EMA 100 cabut. EMA 100 ni dekat 15 sen. Katalah beli dekat area 165 sampai 0.15 bocor cabut. Contoh. Ikutlah mana satu kita jadikan support kita, ikut trading plan masing-masing. Siapa yang sanggup tunggu sampai bawah ni, tunggu je lah. Dah bocor baru cabut. Contoh. Sini kalau gancak dia bukan 135, 13. Kat sini dia punya support. Dah jadi. So mungkinlah trend line ni salah sikit kes lah. Dia kat atas sikit. Lukisan manual. Yang robot dah ada kira kat kita, kita tengok je lah. Ini gancak ni kita bagi robot lah ni. Robot dah turun kira dah 13 sen. Ikut je lah dia. Okay. Bocor 13 sen kita cabut. Contoh. Kalau yang masuk daripada bawah 13 sen dia queue. Lepas tu dia turun sampai 13 sen. Lepas tu turun lagi 11 sen, bawah 11 sen bocor pula, bolehlah cabut. Tapi ikutlah trading plan masing-masing. Sanggup lagi tunggu sampai bawah ni, dah rugi sampai berapa ribu lah ni. Kalau masuk ribu-ribu. Lupa pula saya tengok weekly. Daily pun sama je. Okey, sebenarnya dia cantik dari segi candle, dari segi ni RSI, dari segi MACD semua cantik. Cuma nak cerita ni jaga trading plan masing-masing. Okey. Kat mana support, dekat mana resistance, dekat mana kita nak keluar kalau tak jadi. Supaya nak elakkan kerugian, kita boleh pergi gunakan duit kita tu labur counter yang lebih berpotensi untuk naik. Contoh kata ni nampak dia nak naik, tiba-tiba dia tak jadi naik, dia turun. So kita kena jagalah kita punya support, jangan bocor. Alright. Okay, itu saja. Nanti kita sambung sebab dah pukul berapa dah ni. Okay, nanti sambung counter-counter lain. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik butang subscribe. Kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk ke grup Telegram Game Borak Saham. Assalamualaikum dan salam sejahtera.